Hai, Assalamualaikum, Cik Abam, Cikabum. Welcome back to my channel. Kepada korang semua yang baru datang ke dalam channel aku ni, please consider untuk tekan butang subscribe. Dan kepada korang semua yang terus setia ke dalam channel aku ni, terima kasih aku ucapkan kepada korang semua. Hari ini aku akan berceritakan tentang satu lagi isu tentang kluster kayangan yang kecoh baru-baru ni. Ada beberapa keping gambar yang tular di media sosial menyatakan bahawa kluster kayangan ini yang tinggal di salah sebuah hotel di Kuching, Sarawak, iaitu Margarita, telah membuat hal kerana telah merosakkan barang-barang yang ada di dalam bilik hotel tersebut. Disebabkan oleh isu ini, bila aku baca balik komen-komen yang diberikan oleh netizen di dalam gambar tersebut, orang ramai semua sangat-sangat marah dengan apa yang berlaku ini, dan aku akan bacakan sedikit komen yang ada dekat media sosial tentang posting tersebut. Nurliza Rahman berkata, dia bukan sakit mental as he himself declare. He make thousands excuses. That means he is sense. Kurang ajar sungguh dia ni. Kita yang tengok ni rasa nak hempuk je kepala dia. Putar perut betul. Nurmila Saad kata. Asmara Zul pula kata, kerajaan Malaysia terlampau lembut sangat. Kalau ikut negara-negara lain dah memang kena dah. Contoh negara China yang tembak dah rasanya. Suruh rakyat hafal dan faham rukun negara. Tak faham bahasa dan kurang ajar sebenarnya saja menunjuk dan mencabar kerajaan secara langsung. Itu adalah komen-komen yang diberikan oleh netizen di media sosial. Aku akan teruskan lagi dengan berita tentang isu kluster kayangan yang buat hal ni. Apa yang dia buat sebenarnya? Apa yang aku tahu, hotel yang dia tinggal tu adalah bertaraf 4 bintang di Kuching, Sarawak. Nama hotel tersebut adalah Grand Margarita. Dan hotel tersebut telah menyediakan penginapan untuk kluster-kluster kayangan. Bukanlah kluster kayangan, maksudnya telah menyediakan tempat untuk kluster yang terkena coronavirus untuk dia orang kuarantin dekat dalam hotel tersebut. Namun apa yang paling menyedihkan, apabila diorang nak keluar dah disahkan negatif, bila dicek bilik tersebut habis bersepah. Salah seorang daripadanya adalah lelaki tersebut yang bersinglet hitam kalau dilihat dalam gambar tersebut. Apa yang terjadi adalah beliau telah merosakkan antaranya TV, tilam, bantal dan juga beberapa kelengkapan yang ada di dalam bilik hotel tersebut. Dah lah kau ni tinggal dekat 4 star, kerajaan bagi makan, minum, tinggal dekat hotel mewah. Even kita tak kena corona pun belum tentu kita mampu untuk tinggal dekat dalam hotel yang sebegitu rupa. Tapi ni dalam kau diberikan hotel, beri makan dan minum percuma selama 14 hari untuk dikuarantinkan. Bayangkan betapa baiknya kerajaan Malaysia. Di sebalik kisah lelaki tersebut, ada juga terpalit satu berita yang menyatakan bahawa lelaki ni sebenarnya tak normal. Yelah, kalau orang normal takkanlah nak buat macam tu kan. Ni macam haiwan je punya kerja. Jadi, aku mendapat satu berita yang tular di Twitter bahawa lelaki tersebut mempunyai sejarah sakit mental ataupun mempunyai sejarah sebelum ini, di mana 2 tahun yang lepas lelaki berkenaan pernah hilang di satu bukit yang beliau sebenarnya nak mendaki bukit tersebut tetapi hilang. Jadi aku akan ceritakan korang kisahnya dan aku akan ulas untuk pendapat peribadi aku selepas ini. Mengikut sumber yang aku baca dekat Lobak Merah, berita tersebut, lelaki tersebut bernama Stanley Koh pada ketika itu berumur 22 tahun pada 2018. Beliau telah hilang di Gunung Singai, Bau, dan telah hilang selama 7 hari, dan apabila ditemui mangsa dalam keadaan lemah dan tak bermaya serta ada luka-luka sikit, dan beliau telah ditemui di dalam gaung di dalam hutan tersebut. Namun menjadi kepelikan apabila tempat tersebut menjadi tempat kebiasaan bagi orang-orang untuk hiking dan sebagainya. Ianya bukanlah tempat yang terlalu ceruk dan tempat yang selalu orang pergi hiking dan membuat aktiviti outdoor. Bila pihak bomber menjumpai dia di dalam gaung tersebut, perkataan pertama yang keluar daripada mulut lelaki tersebut adalah, dia cantik seperti puteri dan sempat menghulurkan sekuntum bunga pada saya. Itu perkataan yang pertama dikeluarkan oleh lelaki tersebut ketika ditemui. Bukan cakap lapar ke apa ke, tapi itu perkataan pertama yang dikeluarkan.
Menurut sumber juga menyatakan bahawa mangsa mendakwa terserempak dengan seorang puteri yang wajahnya sangat cantik sehinggakan beliau terpegun dan terkaku, namun pun beliau mengambil keputusan untuk mengikut gadis yang cantik tersebut dan kemudian disahkan hilang selama 7 hari di dalam hutan tersebut. Menurut beliau juga, apabila disoal oleh wartawan, beliau menyatakan sebenarnya dia dengar ada orang panggil dia dan ada orang cari dia oleh pasukan Search and Rescue, namun beliau tidak dapat menjawab apa-apa bagaikan mulutnya telah dikunci oleh sesuatu. Beliau juga mendakwa sepanjang beliau telah hilang selama 7 hari itu, beliau tak tahu pun yang sebenarnya dia hilang. Sebaliknya beliau berkata perempuan ataupun wanita yang cantik itu menjaganya dengan baik dengan memberikan makan dan juga minum. Namun apa yang menjadi kepelikan apabila beliau ditemui dalam keadaan kurus kering dan tak bermaya serta dalam keadaan kelaparan. Yelah, hilang 7 hari kot, takkanlah kau masih lagi ada bekalan makanan. Even kalau ada pun sikit, taklah banyak untuk 7 hari sebab kita planning biasanya untuk hiking dalam tempoh masa dalam sehari saja. Namun ketika hilang, mangsa sempat menghantar lokasi kedudukan beliau menerusi akaun WeChat. Namun apabila disemak balik akaun lokasi tersebut sebenarnya terletak ataupun tersasar dari kawasan yang dia hilang itu, iaitu terletak di kawasan gunung Kampung Tanjung Puting yang sebenarnya bukan tempat beliau hilang. Pelik, macam mana dia boleh hantar location yang tempat lain daripada tempat dia hilang? Adakah beliau dibawa ke situ? Jadi sebelum aku ulas apa-apa, korang boleh tengok video ini. Jalan ini ada rumah yang segera saya mau tengok ibunya luka ada kasar di dalam ya nanti ada infection lagi. So siapa mau pergi dokter? Siapa pergi kok? Mereka pernah cek di sini lah. Oh sudah bisa bapak. Sudah bapak. Bahaya bapak. Siapa pergi? Lagi kerja sama sudah. Mau kerja sama yuk. Cakap apa sih? Before you come to Grandma Greta, there you go. Grandma Greta, Grandma Greta. Mau pergi mana? Pergi berenang. Boleh ya? berenang啊，这个坏哦，我跟你讲，我应该要叫奥斯卡过来打他们了。Balik cepat. Kamu orang di karantin kan? Kerajaan sudah bayar hotel kamu. Kerajaan sudah bayar makan kamu. Kami siapa bayar? Terus Oscar bayar kah? You bayar? Kerajaan sudah bayar untuk kamu. Apa lagi masalahnya nih? Saya ingat kawan saya bayar. Sebab dia cakap sama saya, dia bayar. Siapa kawan? Oscar. Oscar. Kau balik bilik sekarang? Kamu video saya, kamu ambil lap saya. Kami petugas jaga keselamatan kamu orang. Kamu tidak dengar cakap? Apa lagi kurang? Kurang berenang. Kamu tahu tak masa PKP sekarang? Saya ingat semua orang mau puasa 1 hari. Saya tidak tahu. Siapa? Cek. Saya puasa 7 hari tau dekat Singai. Wah, tengok ada itu kalau itu kalau Sarawak minta orang 1 hari puasa ataupun 7 hari semua orang puasa bagus. Saya pakai PKP tadi datang angkat tu. 新年过年了哦，过华人新年raya了哦，知道raya没？ Jangan tanya itu. Oh sekarang puasa pun boleh celebrate mah oh. Sebab semua orang puasa bang, bukan 1 orang saja. Bukan 1 bangsa saja puasa. Mana kucing ini mana kan?
Saya, Ya. dia tinggal sini. Mana? Ini Grand Margarita. No, saya cakap. You Icing punya orang nggak? Bukan, si Aman. Siaman? Hmm. Siaman kampung mana? Saya itu Pasir Panas. Pasir sana. Yes. You sudah tahu bukan posisi Orientin? Nampak kan dalam video tersebut, nampak seperti dia sangat emosional dan tak mempunyai pemikiran yang waras seperti orang biasa. Jika difikirkan betul-betul, orang biasa nak kekencingan atas bantal. Memanglah ada orang kata memang dia ni tak ada adab, tak ada civic, tapi logiknya dah ada toilet, takkanlah nak kencing atas lantai. Tapi bagi pendapat aku, jika benarlah berita yang mendakwa beliau mempunyai sakit mental, jadi beliau sebenarnya berada dalam keadaan tak waras. Dah lah tak waras, lepas tu dikurung untuk kuarantin pula. Jadi mungkin memberi satu tekanan kepada beliau. Jika benar, maka dia sebenarnya terseksa apabila tinggal di dalam tempat sebegitu. Eloknya dia tinggal dekat tempat yang betul-betul untuk orang sakit mental tu lah, yang baju dekat belakang tu kan, yang ikat tu. Bila tinggal kat tempat mewah ni, jadi dia macam distraction terlalu banyak, ada bantal, ada apa, jadi dia tak senang dengan benda tu. Biasanya orang yang sakit mental ni, dia perlukan tempat yang kosong je, supaya itulah tempat yang paling sesuai untuk dia. Jadi kalau korang ada maklumat tentang cerita dan juga berita ini, sila turunkan dekat komen bawah. Nanti aku akan baca dan kita akan berbalas komen dekat situ. Dan jangan lupa, kalau korang ada apa-apa pandangan, sila berikan komen. Dan juga boleh DM aku dekat Instagram aku Alif Busu, Facebook page aku Alif Busu. Dan kita berjumpa lagi di waktu dan video yang lain. Jangan lupa share video ni kepada rakan-rakan korang. Stay safe dan selamat berpuasa kepada seluruh umat Islam di Malaysia. Katanya tak dapat balik raya. Bye bye.